Assalamualaikum semua, welcome back to Kero Series. Dalam video kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah tragis yang berlaku di New Zealand. Kes ni nampak simple, tapi benda ni dia penuh dengan lakonan, penuh dengan penipuan, kekejaman dan juga hawa nafsu yang melampau guys. Okay, Kero bagi korang dia punya ringkasan dululah sebelum kita pergi ke cerita yang penuh. Ada seorang perempuan ni guys, dia pergi melancong berseorangan, and then time dia dekat negara orang tu, dia sempat menggunakan satu dating apps yang bernama Tinder. And then dekat dalam apps tu, dia ada kenal dengan seorang lelaki ni tau. And dia pergi keluar dengan lelaki tu. Hari pertama dia keluar dengan lelaki tu je, dia terus dilaporkan hilang. Jadi apa benda yang dah jadi dekat diri dia selama dia dilaporkan hilang tu? Tanpa membuang masa, let's jump into the video. Kes ni terjadi pada hujung tahun 2018 guys. Semua umur-umur yang Kero sebutkan dalam ni adalah berdasarkan daripada tahun 2018. Okey kita boleh start So nama mangsa dalam kes ni adalah Grace Millin. Pada masa tu dia berumur 22 tahun dan dia ni berasal daripada Wickford, Essex dekat England. Grace ni dia baru je lepas habis belajar dekat University of Lincoln dalam jurusan Bachelor Degree in Advertising and Marketing. Bila dia dah habis belajar tu, kalau orang putih biasa diorang akan buat gap year guys. Maksud dia lepas dah habis belajar, diorang akan berehat selama setahun sebelum diorang mula masuk ke alam pekerjaan. Maksudnya sebelum diorang kerja tu, diorang rehat dulu setahun. Diorang macam nak releasekan tension, atau diorang nak relax dulu sebab diorang baru je habis belajar kan, baru je struggle study apa semua. So let lu lah. Kalau aku tak ada maknanya nak rehat-rehat bagai. Baik kau kerja terus kan, cari duit, betul tak? What? Jadi Grace ni pun menghadapi benda yang sama guys. Dia pun take the gap year untuk berehat selama setahun sebelum dia mula masuk ke alam pekerjaan. So dalam gap year tu, dia ni dah plan yang dia nak mengelilingi dunia berseorangan. Kira macam solo backpacker lah gitu. Dia pergi melancong and bawa keperluan asas je. Bawa seluar, baju apa semualah, benda-benda asas dia tu je. So dia punya starting point dia, tempat pertama dia akan pergi, dia akan mulakan journey backpacker dia dekat negara-negara yang berada di South America dulu. Masa dia dekat sana, dia berjaya survive selama 6 minggu guys. Even sorang-sorang pun nothing happen dekat diri dia. Sebenarnya ramai je wanita-wanita yang buat solo backpacker ni, tapi kena pandailah jaga diri. Jangan mudah percaya dengan orang. Kena study dulu selok-belok negara orang tu macam mana kan, culture dia macam mana, dia punya percentage of risk tinggi ke tak dekat negara yang orang nak pergi kan. And then selepas 6 minggu berada dekat South America, dia pergi ke New Zealand pula. Pada 19 November 2018, dia bertolak daripada South America sampai ke New Zealand pada 20 November 2018. Perjalanan dia tu makan masa lebih kurang sehari gitu untuk ke New Zealand. Bila dah sampai dekat New Zealand, si Grace kasih pusing-pusing dulu dekat North Island selama lebih kurang 9 hari macam tu. Dia dekat situ, dah puas pusing dekat North Island. Pada 29 November 2018, dia bertolak dari North Island pergi ke Auckland pula. Dia sampai dekat Auckland pada 30 November 2018 guys. Perjalanan dari North Island ke Auckland pun makan masa 1 hari juga guys. Dia sampai je dekat Auckland, dia check in hotel, dia lepak-lepak dulu and update dekat mak bapak dia. Tu yang paling penting tu, pasal dia punya location dia berada dekat mana masa tu kan. Sambil-sambil tu, Grace ni pun menggunakan Tinder untuk mencari kawan-kawan baru dekat Auckland tu. Dapat seorang, nama dia Jessie Campson. Masa dekat dalam Tinder tu, si Grace pun kenalkanlah diri dia. Dia ni seorang solo backpacker and tak tahu sangat selok-belok Auckland ni. So apa lagi, si Jessie Campson ni pun terus cakap, tak apalah, esok saya bawa awak jalan-jalan dekat Auckland Saya ni memang duduk sini, saya memang orang sini, tak ada masalah lah. Jomlah kita keluar. Si Grace pun dia setujulah dengan ajakan si Jessie Campson tu untuk bawa dia keluar jalan-jalan area bandar Auckland. Pada 1 Disember 2018, sebelum Grace pergi jumpa dengan Jessie, dia sempat menghantarkan beberapa gambar pokok Christmas dekat mak bapak dia yang berada dekat England. Selepas dia menghantar gambar tu, dia pun pergilah keluar berjumpa dengan Jessie. CCTV merakamkan pada pukul 9 malam, diorang jalan-jalan dekat area tengah bandar Auckland. 19 minit lepas tu, tak lama pun jalan-jalan, 19 minit je jalan, Jessie pun bawalah si Grace ni pergi minum minuman yang keras. So diorang pun pergi minum alkohol dekat Sky City Hotel and ada beberapa tempat lagi yang diorang pergi minum. Tak lama pun, 9.40 malam, CCTV dekat lobi merakamkan diorang masuk ke bangunan City Life Hotel. Dekat bangunan City Life Hotel ni, dia ada hotel and then dia ada apartment sekali. 2-in-1 service yang dia provide kepada customer yang datang. Jessie memang ada satu apartment dekat situ, dia memang tinggal dekat situ guys. And then pada pukul 9.41 malam, CCTV merakamkan diorang masuk dan keluar daripada lift yang ada dekat dalam bangunan City Life Hotel tu. Itulah kali terakhir penampakan Grace Millin. Apa yang terjadi sebenarnya ni?
Bila mereka berdua tu dah keluar daripada lift, diorang jalan sikit and sampailah dekat depan pintu rumahnya Jessie. Dia pun jemputlah si Grace tu untuk masuk ke dalam apartment dia. Mai masuk, jom. Dekat dalam apartment Jessie, mulalah diorang punya adegan dia tu. Dekat dalam tu Jessie telah memaksa Grace untuk melakukan hubungan seks yang ekstrim, super duper ganas punya guys. Penonton-penonton bawah umur, sila dapatkan bimbingan daripada orang yang lebih tua sebelum korang teruskan menonton video ni. Masa diorang tengah tu, Jessie pergi pukul Grace dekat beberapa bahagian badannya si Grace tu, sampaikan beberapa bahagian yang dipukul tu jadi lebam biru birat guys. Tak cukup dipukul, tak puas katanya, dia pergi cekik lehernya si Grace tu sampailah si Grace tu pengsan guys. And even Grace dah pengsan pun, Jessie tetap mencekik lehernya Grace tu kuat-kuat sampaikan Grace memang dah tak boleh bernafas. And finally dia meninggal dekat situ guys. Lepas je Grace dah tak bernyawa, si Jessie ni dia macam panik tau. Dia macam takut, dia macam kusut. Pada pukul 1.30 pagi 2 Disember 2018, dia fikir macam mana dia nak hapuskan jasad Grace ni tau. So dia pun fikir. Dia pergi Google search satu tempat ni, nama dia Waitaka Range. Waitaka Range tu adalah satu banjaran gunung dekat New Zealand guys. And then tak lama lepas tu dia search hottest fire pula. Kalau kita Google search hottest fire ni, dia akan keluar macam ni guys. Dekat situ dia menerangkan color api yang paling panas, ciri-ciri api yang panas and macam-macam lagi pasal api lah. Jadi dari sini kita boleh nampak tau, mungkin dia nak cuba untuk menghilangkan segala bukti dengan membakar mayat Grace tu. So dalam otak dia ada dua option dia masa ni. Sama ada dia nak tanam Grace dekat Waitaka Range tu, ataupun dia akan bawa mayat Grace ke Waitaka Range tu and bakar dia dekat sana untuk hilangkan segala bukti, untuk hapuskan mayat Grace tu. Tapi sebenarnya dia ni bangang, dia tak fikir yang CCTV merakamkan segala pergerakan dia selama ni. Dia terlampau panik sampaikan dia tak fikir pasal CCTV. Dia cuma fikir cara dia nak lepaskan diri dia je time tu. Ada satu benda lagi yang tak boleh belah guys. Lepas dah fikir cara dia nak hapuskan mayat Grace tu, beberapa minit kemudian dia boleh pula tengok video pornografi guys. Macam celaka punya perangai mamat ni. Beberapa jam lepas tu, pada pukul 6 pagi, dia buat searching dekat Google search lagi. Dia search rigor mortis, extra large bag and carpet cleaner guys. Okay guys, Khairul akan terangkan sikit pasal rigor mortis. So this point of explanation mungkin tak berapa detail sebab Khairul tak pakar dalam bidang ni. Tapi apa yang Khairul tahu, rigor mortis ni adalah salah satu fasa yang akan dilalui selepas seseorang tu mati. Lepas kita mati, kemungkinan tubuh badan kita akan menghadapi proses ni guys. Tapi bukan semua orang menghadapi rigor mortis ni kalau diorang mati. Contoh, kalau Khairul mati, kemungkinan Khairul akan menghadapi rigor mortis, and rigor mortis tu akan membuatkan badan Khairul jadi keras tau. Nak lipat kaki, nak lipat tangan semua keras tau. Tak boleh sebab terlampau keras. Tapi kekerasan yang berlaku tu akan okey balik selepas beberapa jam. Ada yang cakap 8 jam, ada yang cakap 12 jam, ada juga yang cakap 18 jam dah okey. Benda ni bergantung kepada muscle orang yang mati tu guys. Rigor mortis ni pun terjadi kepada kucing. Kalau korang nak tahu, dulu adalah beberapa ekor kucing Khairul mati, and then bila kita nak tanam dia tu, body dia tu tersangat keras guys. Contoh, dia mati dalam position macam gini kan, and then bila kita angkat dia punya leher tu, dia punya position macam tu juga, still remain macam gini guys. Biasa kan kalau kita angkat kucing, dia punya kaki ataupun dia punya ekor tu akan jadi terkulai tau, macam jadi terkulai kan. Tapi tak guys, dia punya badan tu jadi keras sebab tubuh badan si kucing yang mati tu terlibat dalam proses rigor mortis. And Khairul ada terjumpa dekat internet, ada beberapa doktor cakap tak semua kucing akan melalui proses rigor mortis tu guys. Okay, kita sama balik. Lepas dah search rigor mortis, dia pergi search extra large bag dengan carpet cleaner kan. Sekarang ni dia punya plan adalah untuk tunggu proses rigor mortis dekat badan Grace Millian tu dah habis, and then barulah mayat Grace akan automatik jadi mudah untuk dilipat. And after that, barulah senang untuk dia sumbatkan badan Grace tu dekat dalam bag yang besar. And finally, dia akan beli carpet cleaner untuk membersihkan segala kotoran darah yang keluar daripada mayat Grace guys. And then pada waktu tengah hari, dia Google search flesh eating birds, dalam bahasa Melayu dia burung pemakan daging. Dan juga dia Google search lagi, are there vultures in New Zealand? Adakah burung nasa ada di New Zealand? Apa yang Khairul nampak, dia punya searching ni berkait rapat guys. First, dia search flesh eating birds. Kalau kita search dekat Google, dia akan bagi contoh-contoh burung yang makan daging. And then bila si Jessie dia dah nampak ada contoh-contoh burung yang makan daging tu kan, dia pilih lah, tengok mana satu yang okey, eagle ke, vultures ke, apa ke kan. And then dia pilih vultures. Lepas tu dia search lah, are there vultures in New Zealand? Kalau ikutkan yang ini, dia nak plan untuk just biarkan je mayat Grace dekat lapangan supaya senang untuk dimakan burung guys. Kalau tengok kan dia punya Google search history tu, memang nampak lah dia punya planning untuk hapuskan mayat Grace ni guys. Daripada first tadi tu,
tu, dia punya tempat, sampailah ke dia punya cara penghapusan mayat tu. Gila geng dia ni. Lepas dia dah buat searching tu semua, dia bersihkan rumah dia kemas-kemas sikit, and then dia keluar. Masa dekat luar tu, dia pergi beli beg bagasi yang extra large punya. Dia pergi beli barang-barang cleaner, and dia sewa sebuah kereta guys. And kalau tak silap kira, dia pun ada sewa satu mesin cleaner guys, untuk clean carpet yang kat rumah dia tu. And then pada waktu petangnya, dia pergi cari orang lagi kat dalam Tinder, and dia cuba untuk ajak orang yang dia jumpa kat dalam Tinder tu untuk keluar dengan dia petang tu guys. Okay, dia jumpa seorang perempuan ni. Lepas tu dia contact lah apa benda semua, and dia berbual, and then dia share cakap dekat orang tu. Perempuan tu dia macam tak layan sangat tau dengan si JC ni. Dia macam endah tak endah je tau. Dia punya reply pun sikit. Tapi JC yang beria reply panjang-panjang tau. Dia cakap dengan perempuan tu, tak apalah kalau tak nak keluar dengan I, tak apalah. Dia macam mengajuk sikit tau. And then perempuan tu macam kesian lah dekat si JC ni. Dia pun buat keputusan untuk jumpa dengan JC. Masa diorang berjumpa tu, mayat Grace ni masih lagi berada dekat rumah JC guys. So bila diorang dah jumpa, diorang borak-borak lah dalam perbualan dia dengan wanita tu. Dia bagi tahu dekat perempuan tu yang dia ada kenal dengan seorang pembunuh yang terbunuh pasangan dia selepas melakukan seks ganas guys. Kenapa dia cakap macam tu tak pasti guys. And then dia bagi tahu dekat perempuan tu lagi yang dia sekarang ni tengah cari sebuah duffel bag yang besar, tapi susah gila nak jumpa. Dia cakap dia cari duffel bag tu sebab dia nak sumbat barang-barang sukan dia dekat dalam tu. Dia pun bagi tahu yang dia ada beberapa orang kawan polis, and kawan-kawan polis dia tu tengah menghadapi masalah sebab banyak orang yang hilang dijumpai di Waitaka Range tak bernyawa. Apa motif dia cakap macam itu pun tak pasti. Sama ada dia nak express feeling dia yang tengah panik tu, dia nak lepaskan dia punya panik tu, ataupun dia nak bercakap besar, nak nampak diri dia ni hebat sebab dia ada kawan-kawan dengan polis and orang-orang yang terlibat dengan jenayah. Tapi kemungkinan dia cakap besar tu untuk attract woman suka dekat dia lah. Okay, kita sambung balik. Selepas 1.5 jam borak dengan perempuan tu, akhirnya perempuan tu minta diri nak balik ke rumah dia. And then si JC ni cakap dekat perempuan tu, you Mes ini I temankan you pergi dekat parking. Perempuan tu pun macam nak mengelak guys. Dia cakap, I tak naik kereta hari ni, I naik taksi. Padahal dia naik kereta sebenarnya. Dia macam dapat rasakan yang si JC ni lain macam tau. Dia ni macam suspicious sikit tau. Ada something wrong yang berlaku dekat dalam diri JC ni. Nasib baik perempuan tu tak terima ajakan dia. Kalau tak, aku rasa dah arwah juga dia tu. And then JC pun baliklah ke rumah dia guys. Keesokan harinya pada 3 Disember 2018, JC bawa kereta sewa yang disewa tu pergi ke Waitaka Range and tanam Grace dekat situ guys. So sekarang ni kita tengok macam mana JC ni boleh kantoi dengan pihak polis. Okay, pada 2 Disember 2018, iaitu pada hari yang JC tengah sibuk planning macam mana nak hapuskan mayatnya Grace tu, family Grace wish Grace punya birthday guys. Hari tu adalah hari lahir Grace tau. Tragic gila siap. Hari jadi dia tapi dia dah mati. Mak bapak dia pun hantarlah pesanan mesej dekat nombor telefon Grace tu. Diorang wish happy birthday, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki apa semualah. Tapi Grace tak reply sebab dia dah tak bernyawa. Macam mana nak reply? And mak bapak dia pun dia tengok dia tak reply tu, dia pun call. Bila dia dah call, tak dapat guys. Bukan tak angkat tak dapat tau. Handphonenya mati. Daripada 2 Disember 2018 sampailah ke 5 Disember 2018, lebih kurang 3 hari mak bapak Grace tunggu dia untuk reply diorang punya message tu, tapi tak reply juga. Bila call pun tak angkat-angkat juga. Diorang buat keputusan untuk report benda ni dekat pihak polis tau. Nak bagi tahu yang pihak polis diorang tak dapat hubungi Grace, kemungkinan dia hilang. Diorang dapat rasakan something happen to anak diorang. Takkanlah wish birthday pun tak nak reply kan. Apa hal pula? Angin tak ada, ribut tak ada, takkan tiba-tiba nak merajuk dengan mak bapak dia kan. So diorang pun risaulah ke atas anak dia yang seorang tu. Bila polis terima laporan daripada mak bapak Grace, polis pun buatlah siasatan polis, mulakan pencarian dekat tempat pertama yang Grace pergi dekat Auckland masa dia sampai, iaitu hotel yang dia first kali menginap sebelum dia berjumpa dengan JC. And polis pergilah ke hotel tu. Bila polis sampai dekat hotel tu, polis pun mintalah kebenaran dengan pihak hotel untuk tengok rakaman CCTV bermula daripada 1 Disember 2018. Lepas polis tengok je rakaman CCTV tu, diorang dapati yang Grace tak balik ke bilik dia selepas dia keluar tau. Dia dah keluar tapi dia tak balik bilik dia. Apa yang diorang rasa pada mulanya adalah tiada unsur-unsur jenayah dalam kehilangan Grace. Mungkin diorang ingat Grace keluar dengan pakwa dia ke apa ke kan. Grace pergi menginap dekat rumah pakwa dia. Tapi bila disiasat dengan lebih lanjut, kantoi lah segalanya guys. Mula-mula polis tengok dulu dekat Facebook Grace. Diorang amati satu-satu posting yang ada dekat dalam Facebook dia tu. Diorang nampak ada seorang mamat ni, nama dia JC Kempson. Dia komen dekat salah satu posting yang dibuat oleh Grace. And bila tengok dekat profile si JC tu, dia tinggal dekat Auckland. Apa lagi, polis pun cubalah untuk mencari si JC ni. Manalah tahu kalau-kalau ada kaitan dengan kehilangan Grace kan. So seorang detektif yang bernama Diana Levinson ditugaskan untuk siasat benda ni. Detektif tu dengan dia punya partner cubalah untuk berhubung dengan JC. And diorang dapat. JC reply setiap satu mesej yang dihantarkan kepada dia. And dia ni siap setuju untuk berjumpa dengan detektif tu tau. Masa perjumpaan dia dengan
detektif. Detektif ni pun tanyalah dekat dia, kau ada jumpa Grace tak pada 1 Disember yang lepas? And si JC pun jawab, ada encik, saya ada jumpa dengan dia. Kita jalan-jalan and lepak minum dekat bar. Lepas tu pukul 10 malam kita orang bersurai sebab saya nak jumpa dengan kawan saya masa tu. And then dia pun, saya cakap pergilah balik dekat hotel kan. Lepas tu polis tu cakap lagi, okay, jadi engkau ni tinggal dekat mana? Saya tinggal dekat Mount Eden cik. Dia tipu polis tu, padahal dia duduk dekat City Life Hotel. Tapi ni dia cakap dia duduk dekat Mount Eden. Walaupun dia tipu, tapi polis pun tak tahu pun yang diorang ni kena tipu dengan si JC Kempson ni. Sebab masa perjumpaan ni polis tak siasat langsung pasal JC ni dengan lebih mendalam tau. So polis tak cakap banyak. Okey lah, tak apalah, nanti saya akan hubungi awak kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan kes ni. Terima kasih. Masa perjumpaan dengan JC tu, polis macam dapat rasakan sesuatu yang tak kena dengan si JC. Ada something wrong dekat diri dia guys. Jadi macam pelik lah. Orang senang nampak dia ni macam panik. So diorang pun panggil lah si JC ni untuk bagi keterangan secara formal dekat balai polis Auckland. And at the same time, lepas je diorang call JC untuk datang ke balai, kebetulan ada salah seorang detektif ni nampak dia masuk ke City Life Hotel tu. Tadi kan dia cakap dia tinggal dekat Mount Eden. Ni kenapa pula dia masuk City Life? Polis tu pelik lah. Itu jumpa cakap tinggal kat Mount Eden, ni kenapa masuk City Life kan? Makin rasa something lah dekat dia ni kan. So detektif yang nampak dia tu pun follow lah dia. So detektif tu pun nampak yang dia pergi masuk City Life, and then dia pergi naik lift. Lepas tu tak lama lepas tu dia turun, and then baru dia pergi ke balai polis. Masa si JC tu dekat balai, detektif yang terserempak dengan dia tadi tu pun pergi masuk dekat lobby Hotel City Life tu, and then dia pergi cakap dekat receptionist tu. Tak, dia keluarkan dia punya badge dia. Saya polis. Saya nak minta kebenaran untuk mengakses rakaman CCTV pada 1 Disember yang lepas atas kes kehilangan seorang wanita. And pihak hotel tu pun tunjuklah dekat si detektif tu. Pam kantoi. Masa JC dekat balai, dia disiasat dengan detektif yang lain, and dia pun bagi jawapan yang sama macam yang sebelum ni guys. Masa dia kena siasat dengan detektif Diana Levinson tu, detektif pun cakap, saya tengok rakaman CCTV dekat sebuah kedai ni, saya nampak awak ada beli satu beg tau. Beg tu besar. Tapi beg tu untuk kegunaan apa And then dia pun jawab, beg tu sebenarnya encik, saya nak buat letak saya punya barangan sport tau, barangan sukan saya. Kalau tak percaya, kalau nak check, jom lah. Beg tu masih lagi ada dekat rumah saya. Tak lama lepas tu, polis tu pun keluar daripada bilik siasat tu, and dia pun stay dekat dalam bilik tu seorang-seorang guys. Dia punya reaction tu macam panik, tak panik tapi macam ada deda-deda juga So masa dekat dalam bilik tu, dia tak tahu nak buat apa tau. Bila dia dah nampak ada salah seorang polis lalu, dia pergi ketuk pintu tu. Tak. Lepas tu yang polis tu pun dengar lah. Polis tu stop, and then si JC cakap, cik, adakah saya ditangkap kerana sesuatu benda yang tidak saya buat? Tapi nak buat macam mana, polis tak ada bukti yang kukuh. So dorang pun terpaksa lepaskan si JC ni untuk bagi dia balik ke rumah dia. Dalam pada masa yang sama, dorang start gather all information pasal JC ni dulu. Dorang kumpulkan bukti dulu pasal JC sebelum penangkapan dibuat guys. Dorang memang dah dapat rasakan yang si JC ni ada kaitan dengan kehilangan Grace dari awal lagi. Dari first perjumpaan lagi dorang dah tahu tau. Rakaman CCTV yang dekat City Life tu je dah membuktikan yang JC ni ada kaitan dengan kehilangan Grace. Sebab dia adalah dekat footage CCTV tu hanya nampak Grace masuk ke dalam apartment JC, tapi tak nampak pun Grace keluar daripada apartment tu. Lepas dah gather information semua, bukti semua dah cukup, polis pergi serbu rumah dia. Geledah satu rumah dia. Bahagian forensik menggunakan satu bahan cecair yang dipanggil luminol untuk kesan darah walaupun dah pernah dibersihkan. Diorang sembuh luminol tu dekat kapet tu, kantoi guys, ada bekas darah dekat kapet tu. So apa lagi, gari tangan dia, bawa pergi balai guys untuk disoal siasat kali ketiga tau. Masa soal siasat berlangsung, polis pun tanya dekat dia, baik kau cakap tu betul, apa yang kau dah buat dekat dia ni sebenarnya? Lepas tu dia jawab, sebenarnya kita melakukan hubungan intim, and then masa tengah buat tu Grace suruh saya cekik leher dia, and then bila saya dah cekik leher dia tu, dia suruh saya stop kejap, suruh tutup lampu, and then lepas kita orang dah tutup lampu tu, kita orang ambil selfie sekali lah, ambil selfie, dah settle semua, saya pergi mandi, and Grace tidur. Keesokan harinya bila saya dah bangun, saya nampak ada darah dekat kapet. Saya terkejut gila bila saya tengok Grace dah tak bernyawa baring dekat sebelah saya dalam keadaan hidung dia yang berdarah. Jadi saya takut kalau saya laporkan ke pihak polis, confirm saya kena tangkap kan. Itu yang saya buat keputusan untuk tanam mayat dia dekat Waitaka Range sana tu. Keterangan yang dia bagi tu sebenarnya palsu guys. Sebelum ni dia pun pernah menjalinkan hubungan dengan perempuan-perempuan lain tau. Diorang semua yang pernah menjalinkan hubungan intim dengan dia ni dipanggil untuk bagi keterangan. Perempuan-perempuan tu semua memang cakap si JC ni memang seorang yang sukakan hardcore punya hubungan seks guys, yang ganas-ganas punya, sampaikan diorang pun tercedera guys. Sometimes tu diorang tak boleh nak bernafas, sesak nafas sebab dia lah angkara dia guys. JC tu punya angkara. Selepas dapat keterangan daripada JC, polis terus bergegas ke Waitaka Range, and diorang pergi cari mayat Grace. Pada pukul 4 petang, mayat Grace dijumpai. JC ditahan oleh pihak polis, and kes ni diteruskan ke mahkamah atas tuduhan membunuh. Pada 10 Disember 2018, perbicaraan berlangsung untuk mengemukakan semua tuduhan ke atas JC. And then for the next year, pada 16 Januari 2019, perbicaraan kedua berlangsung, and dia tak mengaku bersalah. Dia cakap dia tak sengaja bunuh Grace.
Pada 22 November 2019, setelah mengumpul segala bahan bukti, Jesse Campson didapati bersalah atas tuduhan membunuh guys. Memang dia ni bunuh, sengaja bunuh. 21 Februari tahun 2020, selepas 2 tahun daripada kes ni, dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup. So guys, sekarang ni dia meringkuk dekat dalam penjara. And korang nampak kepada kaum-kaum hawa yang tengah menonton ni, berhati-hatilah kalau nak kenal dengan orang-orang baru tu. Kalau nak buat solo backpackers pun tak ada hal. Janji kau pandai jaga diri kau, dah cukup dah. Kat Malaysia ni pun ramai je solo backpacker wanita yang berani pergi ke Thailand, Vietnam, Indonesia, Kemboja seorang-seorang. Carol adalah juga tonton beberapa vlogger Malaysia yang berani pergi ke negara-negara orang berseorangan, and then tengok tak ada masalah pun. So bagi Carol should be no problem lah, sebab diorang tahu macam mana diorang nak jaga keselamatan diorang tahu tempat-tempat yang selamat, diorang tahu macam mana nak hubungi orang-orang yang penting masa dalam kecemasan. So bab dating apps pula, biasalah kalau kita kenal dengan seseorang tu melalui dating apps tu, janganlah korang tengok dia punya perwatakan luaran dia sahaja. Kenallah dulu hati. Handsomenya, lawanya, pam, terus couple. Let lu, biar kita kenal lama sikit, asalkan selamat guys. Kena kenal dulu dia punya, kena tahu dulu dia punya background dia tu macam mana, family dia macam mana, apa yang dia buat untuk hidup. And tak semestinya apa yang dia cakap tu semuanya jujur guys. Biasa kalau orang-orang baru kenal ni, kadang-kadang ada je yang menipu pasal diri dia. So be careful guys sebelum terjerat ke dalam mulut buaya. Sekian from Carol Series. Until next time, Assalamualaikum.